Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid semua. Bersama dengan saya Cikgu Superman untuk kelas Pendidikan Islam tahun 6. Hari ini bidang adab. Tajuk Jagalah Harta Benda Awam. Muka surat 189 dalam buku teks. Okey. Macam biasa murid-murid, siapa malas saya rotan. Jom kita belajar. Jangan malas-malas. Bangun. Okey, jom buka buku teks. Kita tengok. Tajuk dia Jagalah Harta Benda Awam. Cuba awak fikir. Awak pernah tak tengok harta benda awam? Pernah tak guna harta benda awam? Okey, kita tengok contoh-contoh harta benda awam. Yang pertama, pondok telefon. Pondok telefon ni telefon tepi jalan tu. Sebelum ada yang telefon bimbit ni, zaman dulu kita guna pondok telefon tu. Letak shilling dalam tu, kita boleh guna. Tekan-tekan nombor, call mak ayah kan. Okey. Setengah orang ni dia suka rosakkan telefon lama tu, telefon tepi jalan tu. Dia cabut gagang, dia potong wayar, itu tak boleh. Okey, seterusnya. Perhentian bas. Ni pun contoh harta benda awam. Okey, sekolah, masjid. Contoh kita tak boleh conteng barang kan dalam tandas masjid, macam-macam lagi lah. Taman permainan. Okey, ini adalah salah satu harta benda awam yang mesti kita jaga betul-betul. Okey, kita tengok adab terhadap harta benda awam. Apa yang kita perlu buat terhadap harta benda awam? Bolehkah kita guna dengan tidak cermat? Okey, tak boleh. Okey, jom kita tengok pertama. Menggunakan harta awam dengan cermat. Okey, sebab ini bukan harta kita, jadi kita guna ketika memerlukan. Contoh telefon awam tu. Okey, jaga betul-betul. Yang kedua, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Okey, contoh dalam perpustakaan, jangan rosakkan buku yang dalam perpustakaan tu, sebab itu harta benda awam. Yang ketiga, bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Contoh, dia parking basikal tu tempat kereta. Tak boleh. Sebab apa? Kereta ada tempat parking dia, motosikal ada tempat parking dia, basikal pun ada tempat parking dia. Okey. Nombor 4, bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan. Contoh buku teks sekolah kan. Contoh adik awak main buku teks, tiba-tiba terkoyak. Jadi awak ataupun ayah mak awak ambil buku teks tersebut, tampal, ataupun ganti yang baru. Itu kita panggil bertanggungjawab. Yang kelima, tidak membazir. Tidak membazir macam mana? Kita tengok contoh dalam tandas sekolah, dalam tandas di masjid. Sekiranya kita ambil wuduk, pastikan kita betul-betul ambil wuduk. Jangan main-main dengan air tu. Lepas guna kita tutup paip tu. Jangan biarkan ia terus terbuka, sebabkan berlakunya pembaziran. Kita mestilah bertanggungjawab. Okey, seterusnya, cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Yang pertama, memberikan pendidikan agama yang sempurna. 2, menunjukkan contoh teladan yang baik. 3, memberikan nasihat dan teguran. 4, mengadakan kempen yang bersesuaian. 5, melakukan pengawasan terhadap harta benda awam. 6, bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat. Seterusnya, akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Yang
Yang pertama, berlakunya pembaziran. 2, menyusahkan orang lain. 3, banyak kemudahan rosak dan musnah. Sebab apa? Tidak bertanggungjawab. Nombor 4, masyarakat berpecah belah, berlakunya pergaduhan. Nombor 5, ekonomi negara terjejas sebab kerajaan terpaksa mengeluarkan duit yang banyak untuk menggantikan harta benda awam yang rosak. Dilakukan oleh siapa? Oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Okey, sama-sama kita jaga harta benda awam, terutamanya di sekolah. Kita boleh tengok contoh kerusi, meja, jangan conteng, jangan suka-suka hati tulis nama awak dekat meja tu kan. Sebab apa? Itu bukan hak awak, itu adalah hak untuk semua pelajar. Okey, apa lagi yang awak fikir? Okey, tandas tak boleh conteng. Ramai yang suka conteng dalam tandas. Bawa pen, bawa color pensel, conteng nama awak dalam tandas, ataupun conteng nama kawan-kawan dalam tandas. Itu ialah perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Okey, seterusnya, kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam terbahagi kepada 3. Okay. Kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Yang pertama kepada individu, yang kedua terhadap masyarakat, yang ketiga terhadap negara. Tengok individu. Melatih diri supaya lebih berdisiplin. Okay. Kita akan jadi lebih berdisiplin. 2, memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna yang lain. Bila kita guna barang tu dengan baik, orang lain pun boleh guna barang tu dengan baik juga. Sebab apa? Tidak rosak. Masyarakat pula tengok, mewujudkan suasana harmoni, tidak ada berlakunya pergaduhan. Masyarakat dapat memanfaatkan penggunaan harta benda awam dalam tempoh yang lama. Sebab apa? Bila kita guna barang-barang tu dengan elok, dengan cermat, jadi orang pengguna lain dapat guna harta benda awam tu dengan tempoh yang lama, tidak berlakunya kerosakan. Kepada negara pula kita tengok, menaikkan imej negara. Negara luar, contoh pelancong datang ke Malaysia akan tengok, semuanya dalam keadaan baik. Tandas cantik, telefon awam cantik, stesen bas cantik. Sebab apa? Kita jaga dengan baik. Menjimatkan kos penyelenggaraan, menjimatkan kewangan ekonomi negara. Okey murid-murid, alhamdulillah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Macam biasa, jangan lupa siapkan tugasan Google Form yang akan diberi dalam grup kelas nanti untuk kefahaman murid-murid. Okey, macam biasa, like, share dan subscribe. Semoga bermanfaat untuk semua yang menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.